Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melihat tentera Ahzab, maka berkatalah mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidak menambahkan kepada mereka melainkan keimanan dan kesejahteraan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 22. Yang berbahagia tuan imam yang dirahmati oleh Allah, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di bulan Syawal, tuan-tuan. Syawal bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syawal, tuan-tuan sekalian, di mana kita meraihkan, kita menyambut raya kita, tuan-tuan sekalian. Kita lakukan peristiwa perang Ahzab sebagaimana ayat yang kita baca tadi, yang kaitan langsungnya dengan peristiwa perang Ahzab. Allah abadikan surah Al-Ahzab menceritakan tentang peristiwa yang merupakan kemuncak pertemuan antara iman dan kufur. Tuan-tuan sekalian, Syawal berlakunya peristiwa Ghazwah Uhud ataupun peperangan Uhud pada Syawal tahun 3 Hijrah, apabila 3,000 orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah dengan kekuatan 3,000 ekor, untanya 700 kuda perang, 3,000 anggotanya. Panglima sebelah kanan mereka dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Panglima di sebelah kiri mereka Ikrimah bin Abu Jahal. Tuan-tuan sekalian, tentera Islam pada asalnya 1,000 orang. Tolak 300 ni munafik, tuan-tuan sekalian. Apabila saja nak berlaku perang, 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tarik balik kekuatan tentera pokok munafik, tinggal 700 orang. Maka berlakulah peristiwa yang sangat besar, tuan-tuan sekalian, di mana pertemuan yang tak seimbang ini, orang Islam dia berjuang bersungguh-sungguh dan musuh pertama menang dah. Musuh pertama menang, tuan-tuan, tetapi 40 orang tentera pemanah di atas bukit, tuan sekalian, mereka turun daripada bukit tanpa menghiraukan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar arahan Nabi ni sifat manusia dah, tuan-tuan. Ujian yang disebut kepada ummah ini al-mal, yakni harta benda, tuan sekalian. Dan ujian harta benda, kita boleh tahan dengan ujian-ujian lain, tuan sekalian. Dia banyak ujian lah, ujian perempuan ni, tuan sekalian. Ujian tu benda ni ialah fitnah paling besar kepada umat Muhammad, bahkan kepada agamawan, kepada orang-orang agama, tuan sekalian. Baik, akhirnya Khalid Al-Walid di sebelah kanan bukit, di seribu bukit dibunuh 10 orang pemanah yang masih bertahan, termasuk Abdullah bin Jubair, ketua pemanah. Ada kisah besar di mana tentera Islam dan akhirnya terkepung di tengah jumlah bilangan musuh yang ramai. Telah mereka terkepung di tengah jumlah bilangan musuh yang ramai. Dapat dengar pula lawangan musyrikin bahawa Rasulullah telah terbunuh, tuan-tuan sekalian. Ini perang saraf. Mereka lakukan di keempat penjuru, Muhammad terbunuh, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Quran. Ayat ini surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, peristiwa ini sangat besar. 70 orang telah gugur sebagai syuhada. 70 mati syahid, tuan-tuan sekalian, di zaman dulu. Syahid ni terbuka peluang pintu sampai kiamat, tuan-tuan sekalian. Dah tengok orang yang datang Raba'ah, tuan-tuan sekalian, tengok di An-Nahdhah, datang An-Nahdhah, Allahu Akbar, mati tersenyum, tuan-tuan sekalian.
Dah biasa jenazah wangi tuan-tuan sekalian. Tengok mata Profesor Abdul Rahman apa tuan-tuan, mata dia soal hidup tuan-tuan. Dia profesor bila Al-Quran dan ulum al-hadis. Allahu akbar, bahagianya orang tuan-tuan. Ada hak puasa sunat lagi, ada sedang membaca Al-Quran, hak tidak baru boleh lagi. Boleh lagi baca Quran tuan-tuan. Dah Allah kembung baca Quran lagi. Silap baca, doktor nak betul hafazan. Allahu akbar tuan-tuan. Tengoklah tuan-tuan faham adu anbiya. Adu kira dah mesti dia ekstrim pula. Keadaan sangat ekstrim. Hak baik sungguh. Hak jahat macam Fir'aun tuan-tuan. Patutlah bumi Qarun tuan-tuan. Qarun Fir'aun. Hari kena sebab mesti tuan-tuan sakit Kita akan lihat satu benda besar 30 bulan ni tuan-tuan sekalian. Tunggulah tuan-tuan sekalian. Sama ada makin ramai mati, sama ada patah sisi tombak tuan-tuan sekalian. Dua keadaan tuan-tuan sekalian. Saya kata apa yang dia tuan-tuan. Dua keadaan sangat saya kata sini. Hak baik sungguh. Hak jahat dia tuan-tuan jahat sungguh tuan-tuan sekalian. Dah. Tuan-tuan kalau kita baca kisah jenazah Al-Quran dan kepada sahabat tu, tengok ada cerminan kepada sahabat-sahabat ikhwan dia tuan-tuan sekalian. Bab qiyamulahnya, bab baca Qurannya, bab berjuang, bab jihad. Kalau kita baca kisah Syekh Abbas Sisi tulis kata ikhwan di Palestin. Kalau tuan-tuan baca, bayangkanlah tuan-tuan, tentera kerajaan takut, tentera kerajaan daripada hak Mesir pun takut tuan-tuan. Senjata pula zaman dulu, senjata rasuah bom tak meletup tuan-tuan sekalian. Nak baik ni Mesir tanpa pedahan tuan-tuan. Rasuah kuat dah tuan-tuan. Bukan sekarang. Sekarang saya zaman kuat dah. Nak tengok bagaimana pengorbanan anggota ikhwan sampai Britain pun akui memang ikhwan dia kuat tuan-tuan sekalian. Kita cerita sejarah ikhwan pasal apa tuan-tuan, biar nampak ini nanti pasal apa Israel Yahudi benci kepada ikhwan. Dia ada sejarah dia tuan-tuan. Dia tak muncul tiba-tiba, ada sejarah apa mereka. Sejarahnya panjang tuan-tuan, bagaimana ikhwan sangat dibenci oleh Yahudi, dibenci oleh Amerika tuan-tuan sekalian. Baik nak sebut tadi muslimin dan muslimat bagaimana 70 syahid yang pertama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ni tuan-tuan siapa dia? Ayah pada Jabir bin Abdullah. Banyak riwayat hadis lah. Dia orang tua mati syahid. Jadi tuan-tuan sekalian, bab berjuang ni Allah beri ruang pada semua, bab tua ataupun muda tuan-tuan. Semua Allah beri peluang. Tengok di Mesir tuan-tuan orang tua, ulama tua umur 91 tahun. Siapa? Syekh Hafiz Salamat. 91 tahun ada data Rabaah tuan-tuan. Tua tuan-tuan sekalian. Boleh pidato, boleh ucap lagi tuan-tuan sekalian, beri semangat pada orang lagi. Kita orang Melayu 190, 60 tua dah tuan-tuan sekalian dah. Duk ada tilang dah tuan-tuan. Tak pasal orang Melayu, dia pencing kan. Duk bicara kata, Ji, peganglah kursi lain tarbiyah. Orang tak payah share. Anak tua dah. Tua. So jual tua. Tapi kalau buat bini muda, orang muda sekali tuan-tuan. Ramai mana cikgu pencing. Tu kalau mak tahu cikgu pencing 60, 58 tuan-tuan tu. Pergi buang kemudian. Nyom ni umur 16 tahun, 17 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian ada. Bak nafsu tak pernah tua tuan. Sungguh tuan-tuan. Dia tak ambil dana. Dia tak ambil 30, dia ambil 16 tahun, 17 tahun. Muka agak-agak macam kelas syampu tuan-tuan. Model kelas syampu. Allahu akbar, itulah muslimin dan muslimat. Bak berjuang ni Allah buka kepada semua, tua ke muda. Inilah bukti tuan-tuan. Abdullah bin Haram ni tua dah, tapi mati syahid yang pertama. Hak kisah dia tu jenazah. Hak jenazah tak terusik tuan-tuan sekalian. Sebab lepas dia sebarikan daripada Uhud, 7 hari lepas tu anak dia pergi buka kubur baru nak ambil jenazah nak tanah tempat lain tuan-tuan sekalian. Pindah-pindah kubur dia orang Arab biasa, tuan-tuan Melayu kita ni tak biasa sangat. Arab ni biasa tuan, pindah-pindah kubur ni. Termasuk tuan-tuan pergi makan syuhadat je lah. Itu bukan tempat asal tu. Makan syuhadat sekarang bukan tempat asal. Tempat asal tempat lain tuan-tuan sekalian. Sebab tempat asal ni kalau banjir tuan-tuan ambil tanah-tanah nampak syuhadat tuan-tuan sekalian. Maka saya lupa sama ada zaman kerajaan Bani Umayyah dipindah kubur tersebut tuan-tuan sekalian. Ini muslimin dan muslimat pindah jenazah ayah dia. Jabir orang terkejut, itulah jenazah dia seolah-olah masih hidup tuan-tuan sekalian. Dengan darah-darah tuan-tuan. Itulah kisah Jabir bin Abdullah bin Haram, ayah pada Jabir bin Abdullah. Siapa syahid? Anak muda nama Hanzalah bin Abu Amir tuan-tuan sekalian. Baru berkahwin. Dengan semua jihad, tinggal isteri yang cantik, pergi ke meja akhirnya gugur sebagai syuhada tuan-tuan. Tak sempat pada Yunus, bila lari turun mandikan jenazah Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah ni tuan-tuan sampai dia keluar nasyid Melayu buat lagu Hanzalah. Hanzalah besar tuan-tuan sekalian. Pemuda yang hebat, pemuda yang pemberani. Walaupun pok dia, ayah dia bapa munafik tuan-tuan. Siapa ayah dia tuan-tuan? Abu Amir Ar-Rahim. Siapa dia Ar-Rahim tuan-tuan? Ar-Rahim kata
Tok Guru yang disebut Tok Guru lah, arah itu orang alim. Tapi lihat awal Islam, ahli kitab tahu kebenaran, tapi mereka lawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan pelik. Kalau tengok agamawan pun ada hak pergi kepala, tuan-tuan jangan pelik tuan-tuan. Benda ni ada terangkan dalam sirah Nabi tuan. Orang yang tahu kebenaran, orang yang alim tapi mereka tolak kebenaran. Dah, tak pelik tuan-tuan sekalian. Ini sekarang sebab tadi kita tanah Arab ni, dia kalau kisah Mesir dia cakap juga nak hari ulama-ulama agamawan ilmuwan itu tuan-tuan nak menghalalkan darah yang tumpah 5,000 orang antara Raba'ah dengan An-Nahdah tuan sekalian. Nak kata apa tuan-tuan? Mudahlah macam kita pergi kursus BTN Khawarij lalu. Gerakan asal gerakan Islam Khawarij tuan sekalian. Khawarij lain tuan-tuan, Khawarij suk tuan sekalian. Suk kaki kambing itu. Suk Khawarij. Ini Khawarij kharaj keluar. Ada sejarah saya dah sebut banyak tuan-tuan, mana tak betul tuan sekalian. Siapa nak tahu jawab darah tumpah tuan sekalian? Dah Qadawi dah marah dah tuan sekalian. Qadawi dah marah ni, marah dengan ilmu tuan sekalian. Dah hebat tuan sekalian. Dah. Tengok tuan sekalian, nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian bagaimana 70 orang ni termasuk puak saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kesyahidan kepada puak saudara dia, dengan keadaan terbongkar ni bagian dada tuan sekalian ni. Tuan bayanglah muslimin dan muslimat. Saya kalau kita baca sirah ni, kita tengok apa berlaku di Mesir, apa berlaku di Aljazair, tuan sekalian di Syria. Kata tuan sekalian, rupanya perang Arab ni begini tuan-tuan. Jahat ekstrim. Dibunuh oleh Wahsy bin Harb bin Umayyah dengan ditombak curi daripada belakang. Sebab Wahsy bin Harb bin Umayyah hamba kepada Jubair bin Mut'im, ditawarkan apa? Pembebasan oleh tuan dia. Siapa dapat bunuh Hamzah, aku bebaskan dia. Orang sibuk perang, dia tak sibuk perang. Dapat peluang, dia tombak ke belakang. Tuan-tuan sekalian, tembus dada Sayyidina Hamzah. Puak saudara Nabi yang Nabi cintai tuan-tuan sekalian. Dah. Mari pula Hindun Baitul Tebah di belah dada, disentak keluar jantung, dimamuh, dimakan sampai muntah-muntah. Allah tak izinkan jasad Sayyidina Hamzah yang mulia dimamuh, dimakan oleh Hindun Baitul Tebah. Dia ni dendam sebab ayah dia Utbah bin Rabi'ah, yakni seorang pemimpin Mekah dibunuh dalam peristiwa perang Badar oleh Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan sekalian, tengok ni buat dendam, tengok tuan-tuan. Kata Rabah tengok dengan mayat-mayat bersusun, berdosa mari tolong tuan sekalian. Bakar pula jenazah tuan sekalian. Dahsyat tuan sekalian. Itu payah Arab tuan sekalian. Mamuh jantung. Kita jantung orang taubat tak tuan-tuan. Jantung pisang okey, celak jantung kuning. Ini Arab tuan-tuan, memang dahsyat sungguh. Geru tengok ya Allah tuan sekalian. Dia berani luar biasa. Berani luar biasa tuan sekalian. Nak kita muslimin dan muslimat sekalian. Yang syahid habaq wajib Islam. Nama apa tuan-tuan? Mus'ab bin Umar kita gelar sebagai, sejarah gelar sebagai Mukri al-Madinah. Apa maksud? Pembaca Madinah. Ini antara tenaga nuqabah yang awal, tenaga nakib yang awal tuan-tuan sekalian. Di mana dia bersama Abdullah bin Maktum. Sebenarnya Nabi kita hijrah setahun lagi sebelum itu tuan-tuan, dia buat markas bina atau markas dakwah, markas tajnid kita panggil, markas tarbiyah tuan-tuan sekalian, untuk disampaikan Islam kepada orang Madinah. Baitul Qura. Baitul Qura itu nama markas dakwah di Madinah sebelum Nabi. Digelar Mukri al-Madinah tuan sekalian. Ajar Islam, ajar Al-Quran kepada orang Madinah. Dia gugur sebagai syuhada di medan perang Uhud. Ada kisah pemuda yang hebat, nak tutup kain jenazah dia pusat ke atas, terbuka bagi bawah. Nak tutup tuan-tuan yang bagi pusat bawah, terbuka bagi atas. Sedangkan anak orang kaya, anak orang bangsawan. Tengok orang kaya begini tuan-tuan, get involved dengan perjuangan sampai mati pun susah. Ingat ayat Khairat Syafiq tadi tuan-tuan sekalian. Dah Ledah dokumen rupanya sebulan infak dia 15 juta tuan-tuan. 15 juta Malaysia. Kalau nak kongot di Muslim yang banyak dah, dia boleh beri bantuan kepada 750,000 orang sebulan je bayar tuan-tuan. Makanan-makanan tuan-tuan sekalian kepada orang miskin, orang fakir. Anak kaya Allah nak tuan sekalian. Saya tak boleh bayang tu kaya Khairat Syafiq tuan sekalian. Kaya, tapi harta kekayaan dia bukan untuk dia, tapi untuk jamaah, untuk orang miskin, untuk du'afa dan sekalian. Batu Islam kita beza dengan ideologi komunis. Kita tak menentang orang kaya, kita tak menentang kekayaan. Siapa ada potensi, tuan tak nak kaya, nak beli tanah, properti, tak nak beli dah. Dapat 40,000, 30,000 sebulan, tapi dia masuk pada jamaah, masuk pada fisabilillah. Ni bantu ni banyak orang dakwah. Banyak bantu, tengok sekolah-sekolah agama, nak tengok tuan sekalian.
Kalau tuan-tuan pusing nak tengok, nak pergi ke Kelantan, Terengganu, ke Kedah, boleh tengok tuan sekalian. Oh, tuan-tuan sekalian, dah kan tuan-tuan sekalian. Jadi setengah saya tengok dia buat kesan psikologi tuan-tuan. Anak-anak hak dapat 5A. Anak-anak tuan-tuan hak dapat 5A, tuan-tuan sekalian, hak cili-cili nak hantar sekolah agama, Allah, dia rasa apa? Jauh sangat dengan bangunan MRSM, dengan sekolah sains, tuan-tuan sekalian. Itu masalah. Anak-anak tak ada gitu kan. Tak nak dia kata buruknya sekolah macam apa? Macam cinta TV3 bersamamu dia kata. Kita tengok tak sekolah agama tuan-tuan. Tengok pada semua tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita ada duit harta kita kan bantu fi sabilillah macam ayat khairat syatir. Nama khairat adalah comel nama sebab tu nama ni boleh mempengaruhi manusia tuan-tuan. Sebab tu nak beri nama anak tu cucu kita beri nama elok-elok tuan-tuan sekalian. Dah, jangan tak ketahuan beri nama. Ikut dah Melayu tuan sekalian. Jadi nak beritahu ni muslimin dan muslimat. Bagaimana yang berlaku orang kaya ni mati kan tutup jenazah pun tak cukup. Ini peristiwa besar yang berlaku pada 7 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijrah. Adik tuan sekalian baik. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Lihat bagaimana Syawal tuan sekalian berlaku Ghazwah Hunain. Hunain tuan-tuan ni Ghazwah Hunain nama tempat. Ghazwah Hunain itu nama tempat tuan sekalian di mana berlaku bulan Syawal tahun 8 Hijrah. Berlaku 8 Hijrah, tak sampai beberapa minggu daripada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang kita sebut Ramadan yang lepas. Peristiwa besar di mana 10,000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tawan kota Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Berakhirnya pusat agama wasani. Agama wasani agama sembah berhala yang dibawa oleh orang nama Amr bin Luhai. Dulu tuan-tuan hak buka Kaabah semua ni Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim bukan dia banyak gerak tuan-tuan sekalian. Hak tempat paling utama Mekah dah. Termasuk kita baca Al-Quran, tuan-tuan baca Al-Quan kalau kita baca tuan-tuan perasan dah. Banyak latar belakang kepada pertemuan para rasul di Mesir. Tengok Nabi Yaqub AS pernah ke Mesir tuan-tuan sekalian. Tengok kita baca sejarah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf pernah dipenjarakan di Mesir kerana fitnah wanita. Akhirnya dibebaskan jadi menteri kewangan di Mesir. Mesir juga tempat bertemu yang hebat antara Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Tak ada sekalian. Mesir juga tak ada sekalian. Cuba lihat bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang dibakar oleh Raja Namrud bin Kan'an. Tak dapat dibakar tuan-tuan antara lepas misi tu pergi ke Mesir. Sebab tu banyak kisah Rasul ni dia banyak berlaku di Mesir. Ibu-ibu muslimin dan muslimat. Sebab tu digelar sebagai Ardul Anbiya, bumi Anbiya. Digelar sebagai bumi Anbiya tuan sekalian. Dalam masa sama bumi orang jahat pun sama. Tuan-tuan nak ingat Fir'aun, ramai lagi Qarun Mesir tuan sekalian. Kisah menteri orang jahat tuan sekalian. Tengok aplikasi kisah hari ni pun sama tuan sekalian. Dah di Mesir orang jahat tuan sekalian. Luar biasa jahat, menipu auta tak pelik lah gambaran Al-Quran tuan sekalian. Nabi Allah Ibrahim tengok kita Mekah gagas Kaabah. Tapi akhirnya sesat barat. Apa? Sembah patung berhala tuan sekalian dibawa oleh Amr bin Luhai. Nabi bersihkan Mekah ni hak di luar Mekah ni. Bani Hawazin, Bani Thaqif, mereka akan persiapkan angkatan tentera untuk lawan tentera Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pilihan. Nabi dah ajar kepada kita beriman jangan musuh tuan sekalian. La tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu kena hadap kena hadapi. Tuan sekalian, ikhwan tuan sekalian, sampai sekarang dia konsisten semenjak zaman Hasan al-Banna. Dia tak pernah ahli dia tuan gunakan senjata. Mesti dalam kerajaan wajah silmiah, pendekatan secara aman. Saya dakwah boleh. Bagaimana kita bisa sampai ke dakwah dengan lisan yang boleh, tak ada masalah. Kalau penjara mana penjara dia dimakan, teruskan. Ulama sebut dengan keadaan wajah silmiah, pendekatan aman. Dan kesan dia besar. Daripada khutlah, firqah tempat ini, dia akan buat gerakan. Dia banyak. Tuan-tuan kena faham. Sebab kemarin saya ada talk show di Bali. Ada bekas orang media, wartawan. Dia pegang saya apa-apa. Dia kata, Ustaz, ada benda saya nak beritahu Ustaz. Bukan wartawan. Masa Anwar Sadat patut dibunuh, Ustaz kena ingat dia kata, yang bunuh Anwar Sadat adalah ikhwan. Ikhwan. Sudah. Dia orang media, saya tukar di media, dia kata, ya, tak tukar di media. Itu tak seperti benar, kata sekalian. Saya tanya, siapa bunuh Anwar Sadat? Kata Khalid Islam Muli. Saya kata dia bukan ikhwan, dia Jamaah Islamiah. Panjang cerita satu macam mana kata sekalian.
Saya master saya bidang Ikhwan Muslimin. Saya cerita balik kata sekalian. Dia kisah pula sebab ikhwan dia daripada Syekh Ismail Hasan Hudaibi juga. Lepas daripada Hasan Al-Banna memang tak digunakan untuk mereka gunakan tindakan kekerasan. Tuan-tuan sekalian, kalau hak gini guna senjata itu bukan ikhwan, tuan-tuan sekalian. Dan saya dah sebut tadi tuan-tuan, apa kaitan ikhwan ni dengan Israel sampai Israel ini marah sangat tuan sekalian, benci sangat kepada Ikhwan Muslimin. Ingat balik tahun 1897 sarjana Yahudi berhimpun 300 orang di Basel, Switzerland, dipimpin oleh Theodor Herzl. Mula diasaskan gerakan Zionis, tuan-tuan sekalian, gerakan Zionis, tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana mereka ini bersekongkol dengan empire besar dunia masa itu, Empire Britain, Britannica. Ya, Balfour tuan-tuan buat sebuah Balfour untuk wujud sebuah negara haram kepada orang-orang Yahudi. Mengapa pilih Timur Tengah? Pernah tuan tahu tak? Mengapa pilih Timur Tengah? Di banyak senarai tu ada shortlist termasuk di Manchester, tuan sekalian. Mengapa pilih di Palestin, di bumi Israel? Bagi Yahudi itulah bumi suci mereka, adanya Haikal Sulaiman, tuan sekalian. Bagi perancangan barat pula nak wujudkan sebuah buffer state, negara penampan, bagi masyarakat Asia Barat tak hidup aman. Sebab kalau kita baca sirah pun di mana ada permasalahan akar kepada permasalahan ummah kita, banyak di belakang Yahudi. Tadi pun Ahzab Yahudi belakang tu. Yang tukar cucuk, tukar pelaga, semua kabilah ada Yahudi, Bani Al-Nadir. Sama zaman Sayyidina Osman bin Affan, 6 tahun masa mereka terakhir tu, macam mana sampai rakyat ada yang benci pada Sayyidina Osman bin Affan. Sedangkan Sayyidina Osman ni menantu Nabi Zulnurain. Mengapa tuan? Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Yahudi kan sekarang. Ni muslimin dan muslimat. Jadi nak pastikan perancangan berjaya, dia mesti barat, Britain mesti ganggu Khilafah Osmaniyah, Ottoman Empire. Sebab Khilafah Osman dia jaga bumi Palestin, termasuk yang Kaisar Sultan Abdullah bin II. Apabila tokoh-tokoh Zain termasuk Herzl bertemu dengan dia, bawa beratus juta pound sterling nak beli tanah Palestin. Dia kata, kamu pulang dengan wang kamu, aku jaga setiap inci tanah air kami, nak jaga Palestin. Kalau kita baca sejarah, Sultan Abdullah bin II disebut lemah dah, tapi tak lepas Palestin, tuan-tuan. Maka nak lemah kerajaan Osmaniyah, inilah pastikan gerakan Yauntuk ni, Pak Yauntuk, gerakan Turki Muda. Dia mesti tanya gerakan dalaman, tuan-tuan. Macam Israel, Amerika tanya Puak Tamaruk. Tamaruk pun Tamaruk, tuan-tuan. Pak perbuatan Mesir tu. Sekarang pula di Turki dengan Tunisia pula, tuan-tuan. Sebab mereka tak nak gerakan Islam, orang beriman memimpin dari sekian. Tak nak Syekh Dr. Rashid Ghannouchi Tunisia, tak nak Rashid Erdogan di Turki, tuan-tuan sekalian. Ini sama, tuan-tuan sekalian. Sama dia tanya. Mustafa Kamal ditonjolkan Beheru, tuan-tuan. Mustafa Kamal Yahudi. Kalau kita baca sejarah, tuan-tuan sekalian, Yahudi. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, perang utama Britain dapat tawan Palestin daripada tentera Osmaniyah. Benar dia, tuan sekalian. Lepas tu jatuh pula khilafah pada 1 Mac tahun 1924. Dia buat terancang hijrah daripada Yahudi, daripada Poland, daripada Jerman, daripada Perancis, daripada Amerika, Britain, Rusia, semua berhijrah pergi ke bumi Palestin. Dan nak memastikan negara sekitar bumi Palestin jangan campur tangan, dibuat perjanjian lagi. Sebab masa ni zaman imperialism, tuan sekalian, Perancis dengan Britain, tuan sekalian, mereka walaupun perjanjian tapi mereka berpakat. Okey, contoh apa, tuan-tuan? Syria daripada Perancis dijajah tahun 1920 hingga tahun 1946. Britain ambil Mesir. Tuan-tuan, kalau gabung Mesir dengan Syria ni, dia akan jadi kuasa-kuat sebagai zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kerajaan Ayyubian. Kalau tu dia ambil Palestin tu zaman tu daripada tangan tentera Saleh. Syria ni kalau gabung dengan Mesir memang sangat kuat, sangat kuat. Sebab mereka dah ada sejarah. Lawan tu Tartar Mongol, siapa dia? Pemuda Mesir, tuan-tuan sekalian. Pemuda Mesir, tuan-tuan sekalian, ni hebat. Mereka ada sejarah mereka, tuan-tuan sekalian. Baik, kita muslimin dan muslimat sekalian. Dan akhirnya, tuan-tuan sekalian, mereka buat kosmos treaty, perjanjian kosmos. Tak benar. Iraq, Syria, Jordan, Mesir, Lebanon tu jangan campur tangan Kristen, nak tegak negara Israel. Siapa sebenarnya nak berjuang dalam bahasa sejarah? Ikhwan, tuan-tuan sekalian. Al-Banna 4 tahun lepas jatuhnya Khilafah Osmaniyah, tahun 24 tahun 1928 ditembuk Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin, tuan tengok dengan lama comel dengan perdanya, dengan Quran, tuan sekalian. Mereka akan membenting agama Allah. Mereka tak pelik, tuan sekalian. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ni dia akan ada taifah, ada jamaah yang akan jaga. Dah. Saya tak faham dah kalau jenis ulama-ulama kerajaan, bukan semua orang jadi bengong lah semua. Dia mungkin tak pernah mengaji kot, tuan-tuan. Atau bengong buat tak tahu. Agama mesti ada taifah yang jaga.
La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amri. Akan senantiasa ada satu golongan, satu kumpulan daripada kalangan umatku yang akan terus menzahirkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka barang siapa yang menjaga mereka hingga datang ketentuan daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, tengok tuan-tuan sekalian, Al-Banna hak daripada Iraq nama Syekh Muhammad Mahmud Sawah. Kalau kita baca, saya pernah buat biografi dia dalam buku Tokoh Gerakan Islam. Ini orang hebat, orang alim. Orang alim ni, tuan sekalian, belajar di Azhar, orang alim balik dia hidupkan pemuda Islam dan timbul kesalahan tentang Palestin. Mereka dah beribu dah buat ke Palestin, kena tangkap di sepadan, kena penjara. Syariah orang alim juga, Syekh Dr. Mustafa As-Sibai. Dulu dia cetak buku sirah Dr. Mustafa As-Sibai, orang alim. Dan Syekh Marwah Hadid masuk ke Palestin, mereka berjuang. Balik Syekh kena tangkap, kena penjara, kena seksa dan penjara. Anak ni tuan-tuan dalam penjara sangat mengerikan. Dia tak macam penjara kita. Penjara Sungai Buloh pagi-pagi telur masak separuh tuan-tuan. Telur masak wah. Ada pula tuan-tuan lauk semua ada hak makan. Ikan air dah, ikan kembung tuan sekalian. Ini tuan sekalian kena seksa. Mati. Siapa ni? Syekh Marwah Hadid mati. Kena seksa di Syria. Hak paling hebat mestilah mesti hantar 10,000 lebih. Hak terbaik. Al-Banna ni tuan sekalian hantar orang ni, hantar terbaik termasuk menantu dia. Bukan menantu duduk kat rumah. Siapa menantu dia tuan-tuan? Said Ramadan. Bukan Said Dr. Said Ramadan Al-Muti itu Syria ni. Dr. Said Ramadan, hak ayah kepada Dr. Tariq Ramadan Jadi Baru. Dan peristiwa dirahkan kepada Syekh Abbas Sisi. Dia kata malam-malam mereka kiamulan. Lepas tu dia serasli dengan apa tazkirah para asatidz Yahudi beri semangat. Mereka duduk bersama hadapan. Dan British mampu memang mereka hadapi tentang sengit daripada ikhwan. Dan Al-Banna sejak tahun 30-an lagi tuan-tuan, dia buat kempen boykot, dia buat syarahan, buat kempen kesedaran kepada orang Mesir, orang Arab ni tentang bahaya jika wujud negara haram Israel di atas bumi Palestin, bumi Israel. Ini tahun 30-an dia berjalan. Macam mana Yahudi tak benci pada ikhwan dan sekalian? Lama sekarang ni tuan sekalian. Ada salah di masjid-masjid. Ini tahun 30-an. Dan majalah Ad-Da'wah. Ad-Da'wah banyak keluaran ikhwan muslimin. Dan sentiasa beri kesedaran kepada orang Mesir. Bahkan mereka ni tuan-tuan sekalian bantah Perdana Menteri Mesir Ali Pasha tuan-tuan yang ditanya oleh wartawan, apa pandangan kamu tentang Palestin? Kata Perdana Menteri Mesir, aku Perdana Menteri Mesir bukan Perdana Menteri Palestin. Tengok. Mana boleh begitu tuan-tuan kan kita baca Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Jadi tuan-tuan sekalian buat bantahan. Jadi tahun 48 ni Mesir Raja Farouk merintah. Raja Farouk sistem raja lagi tuan-tuan. Raja Farouk jadi muslimin dan muslimat sekalian. British suruh Raja Farouk panggil anggota ikhwan, panggil dan paksa balik ke Mesir. Puluhan ribu kena penjara. Ini berlaku Disember tahun 48. Al-Banna tak kenal lagi tuan sekalian ni. Tak kenal, tangkap. Jadi rupanya mereka sendiri kompos satu konspirasi, satu perancangan tuan sekalian untuk bunuh Al-Banna. 12 Februari 49 kena tembak mati syahid Imam Hasan Al-Banna. Orang nak pergi ucap takziah kena tangkap. Itu tahun 48. Hak sekarang lagi dah tuan sekalian. Nak ucap takziah tak boleh. Siapa aku usul tanda jenazah dia? Ayah dia yang tua, adik-adik perempuan dia. Saya pernah sampai ke kubur Hasan Al-Banna. Dan Dr. Musi dia naik berdiri bijak. Tahu dia nampak Al-Banna besar. Tengok dia perelokkan tempat kubur Hasan Al-Banna, dia cap buat semua ni, kita tengok. Mana-mana orang ziarah pergi ke Mesir nak intai di mana nak ziarah kubur Hasan Al-Banna. Jadi sumber kewangan pada negara bijak Dr. Musi tuan tak? Dah. Nak beritahu Hasan Al-Banna zaman Hosni Mubarak nak ziarah pun tak boleh. Saya pergi subuh tuan-tuan. Tak ada orang lagi. Kau orang munafik tak bangun subuh tuan-tuan. Mukhabarat tak ada tuan-tuan. Masa dia takut teksi tak boleh bawa, tak boleh bawa tuan-tuan. Ada adik kita bawa subuh tuan-tuan. Nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian. Jadi dia tembak Hasan Al-Banna. Tuan-tuan, ketidakpuas rakyat sebagai besar mula tak pasti pada Raja Farouk. Sistem beraja sebenarnya tahun 45 bulan negara tumbang tak ada satu tuan-tuan. Sebab apa? Pertama juga berkaitan fahaman Ba'ath. Apa tu Ba'ath? Sosialis Arabism. Tahun 40-an, 50-an, 60-an ni dia satu ideologi Malaysia yang masuk fikrah orang muda dan kelompok orang cerdik dan sekalian. Tak usah kata negara Arab. Tengok Syah Walid, tengok apa berlaku di Aljazair. Tengok tuan sekalian, Front Liberation Nationalist, tengok di Aljazair, tengok sosialis. Tengok PLO sendiri tuan sekalian, tengok parti-parti Ba'ath, parti sosialis. Orang Melayu
Tahun 50-an, 60-an pun support. Dulu kuat parti sosialis, parti rakyat kuat tahun sekian. Tahun tu biasa tengok filem Piramli. Memang dah biasa tengok filem Ibu Mertua tu. Antara dua darjat. Tak tengok warna belaka. Wakro. Tak tahu. Filem tu kaji Dr. Anwara di tahun sekian. Zaman tu Piramli dicondong pada marhanism sosialis di Singapura. Memang faham sosialis kuat Singapura tak tahun 50-an. Said Zahari, ketua parti rakyat, Lin Chin Siong, parti buruh, dia bergabung jadi Socialist Front. Mereka benar berlain di Anston dengan Oli tahun 60 tahun silam. Dan filem Piramli itu tuan-tuan, dia gambar tahun silam. Macam mana kelompok negra, golongan bangsawan, golongan orang kaya ni. Yang hero dia orang miskin. Filem Piramli di Singapura, Stadium Jalan Empat tahun silam. Jadi ini kajian. Memanglah dia kumpul Socialist Front ni kuat. Ini paling kumpul tahun 60-an bukan dibina oleh parti kerajaan, oleh parti Socialist Front di bangsa, di setapak, termasuk Ahmad Bostamam. Dia tak tandai kamu dia kat dia tendang kat tanya balik kat apa berak tak tandai. Kamu tak menang kan? Tandai Kuala Lumpur boleh menang. Paling setapak. Ni parti Sosialis kuat dan lain sama dengan Arab pun sama kalau sekat sama. Jadi masa dia akhir tumbang pegawai tentera ni fahaman Ba'ath buat satu komplot jatuhkan monarki dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir tahun Julai tahun 1952 jatuh situ monarki dia naik dulu tamu tuan sekalian naik siapa dia tuan sekalian naik dulu Jenderal Najib tuan sekalian lepas sekejap dia pula naik zaman dia ni dahsyat kepada ikhwan sebab apa Jamal Nasir tengok ikhwan sangat kuat dia dikecam mereka ni bantu orang miskin mereka bantu orang susah mereka popular masjid-masjid mereka kuasai sekolah-sekolah mereka akhirnya tuan-tuan ikhwan ni fitnah nak jatuhkan kerajaan nak bunuh Jamal Nasir akhirnya diharamkan harta mereka kena frozen, kena sita atau segala. Hak hebat-hebat mereka bunuh. Dr. Abdul Qadir Audah bergantung, Syed Qutb bergantung atau segala. Syekh Fatah Ismail Syekh mereka bunuh. Lepas tu Muslimat Zainal Ghazali dipenjarakan atau segala. Allah baik tahun 67 saya sebut tuan-tuan Mesir, Jordan, Syria 3 buah negara kalah pada Israel. Dalam perang 6 hari 25,000 orang mati atau segala. Tengok Hamas boleh Brigade Al-Qassam 8 hari boleh menang 14 November, 20 November 8 hari tuan-tuan tengok guna homemade rocket piu masuk Israel kalah Israel tuan sekalian. Tapi Arab 3 negara boleh kalah. Sebab apa? Tak ada kekuatan Arab tanpa Islam tuan sekalian. Zaman Nasir mati tahun 70 naik Anwar Sadat. Anwar Sadat disebut dah Ramadan ni bebaskan alim ulama daripada penjara tuan sekalian. Anggota ikhwan pun hari ibu bebas tuan sekalian. Perang Ramadan tahun 1973 menang ambil Palestina daripada Israel. Masa dia Amerika suruh Anwar Sadat terima perjanjian Camp David ambil dia tanda tangan tuan-tuan ulama-ulama bantah sebab khianat kepada Palestin dan Amerika pasti Israel dapat hidup selamat. Anwar Sadat pula mati kena bendil tahun 81 naik Hosni Mubarak kan ni pegawai tentera yang dipegang oleh Amerika setahun dapat 1.3 bilion USD tengok selama 30 tahun di Mesir zaman ni tuan-tuan dia naik yang pertama dia buat apa? Masjid-masjid 40,000 kena dimilik negarakan 40,000 tuan-tuan bukan 40,000 mana sebagai besar masjid di Mesir. Khatib-khatib tak dibenarkan bebas tuan sekalian. Dulu sebelum tu khatib bebas antara Syekh Abdul Hamid Kish tuan-tuan sekalian. Orang Arab ni kalau bertemu semangat memang semangat semua tuan-tuan. Tuan-tuan buka YouTube Syekh Arif dia bertemu macam mana. Tak jekah tuan-tuan. Malah jekah. Tengok khutbah hebat tuan sekalian. Kita khutbah begini tuan-tuan sekalian. Dah tengok khutbah raya. Dalam keadaan Mesir kita pun khutbah raya tajuk apa tuan-tuan? Berhati-hatilah di jalan raya. Berat tak padan Melayu. Lepas tu dia cerita hantu pula. Saya kira lah. Cerita bini-bini ku gangster. Hantu gangster, cerita hantu. Hak luar pula konsert Linkin Park, Metallica pula. Benar Melayu tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan berapi khutbah, berapi. Tak dibenarkan di Mesir tuan sekalian. Zaman dia juga tahun sekalian ditutup rampah border. Dan kesan paling teruk lah 7 tahun lepas lah 8 tahun lepas bila saja tuan-tuan apabila Hamas menang raya 7 menang kursi parlimen ni tahun sekalian ni di Khan Yunis, di Gaza semua tu maka sekatan yang berlaku pada Gaza ni bukan sekadar Mesir buat dibantu oleh Mesir tuan sekalian. Itu timbul ada korek turun bawah tanah tu timbul ada korek turun bawah tanah tuan sekalian. Ni beritahu muslim dan muslimat zalimnya Hosni Mubarak kepada pejuang Islam kepada rakyat Gaza dan tuan-tuan misi-misi bantuan kemanusiaan zaman tu memang sangat susah. Zaman siapa tuan-tuan? Zaman
Hosni Mubarak sangat susah tuan-tuan sekalian. Gangguan-gangguan, akhirnya Allah buka pintu di Mesir dengan kemenangan rakyat Taurah pada Januari 2011 tuan-tuan sekalian. Di sebab Tunisia, Libya, Syria, Bahrain, Yaman, Mesir 8 hari. Dan kemuncak 8 juta berimpun di Medan Tahrir, akhirnya jatuh Hosni Mubarak. Dia buka ruang demokratik. Satu buka mati tuan-tuan. Tuan-tuan lihat, orang Salafi tubuh Hizbul An-Nur, Parti An-Nur. Orang Ikhwan tubuh Hizbul Haulah wal Adalah, FJP, Freedom Justice Party. Tengok, lepas tu buka ruang demokratik Presiden. Syafiq lawan dengan Dr. Mat Mursi tuan-tuan sekalian. Dr. Mursi ni tuan tak pernah terlibat dengan misi bantuan di Aceh rupanya pernah. Sebab tu dia Ikhwan ni dia banyak civil society dia banyak. Contoh macam Arab Medical Union, Persatuan Perubatan Islam yang persatuan lawyer Muslim berpuluh-puluh tuan-tuan. Dan cara inilah mereka walaupun kena haram, aktivis mereka bergerak di seluruh Mesir, bahkan seluruh dunia Islam tuan-tuan. Salah seorang terlibat misi bantu Aceh adalah Dr. Mat Mursi. Hafal 30 juzuk Al-Quran. Tengok apa berlaku tuan-tuan faham Tabarut dengan Israel tuan sekalian. Dan tuan dia kata tak kena mengena Israel dengan isu Mesir, jangan orang tak cerdik sebut begitu tuan-tuan. Mengapa 3 buah negara teluk ni sangat bimbang? Sebab mereka lihat bagaimana kejayaan Mursi tuan-tuan dah terpengaruhi dari aspek politiknya Asia Barat. Tuan-tuan, Hosni Mubarak mereka 30 tahun tuan sekalian. Dah 30 tahun ini setahun yang Muslimin dan Muslimat. Dan itu banyak perubahan termasuk apa tak meningkatnya cukai bagi pendapat politik daripada Terusan Suat. Tuan-tuan kena faham Terusan Suat tahun 1800 zaman Ferdinand Magellan buka tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita dibaca sejarah zaman kerajaan Abbasiyah tu, menteri-menteri dah cadang dah supaya korek ni untuk dekatkan pada zaman kerajaan Abbasiyah tuan-tuan. Lama sejarah tuan-tuan sekalian. Tapi tengok lagi sedikit cadangan tuan-tuan kalau buka ketika kerajaan Islam kuat tak apalah dia kata, tapi cuba bayang masa umat Salomon kalau dia fikir begitu tuan-tuan sekalian. Dan kesetak daripada kita dapat meningkatkan jarak hubungan antara Eropah dan Asia. Dan zaman Mursi dapat putih pula, dia ambil bebas daripada rasuah tuan-tuan sekalian. Itulah tentera tak suka sebab apa? Polis tak suka sebab mereka pahit rasuah tuan-tuan sekalian. Tengok muslimin dan muslimat sekalian. Akhirnya tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, apa yang boleh kita buat tuan sekalian. Sebagaimana disebut dah Syaitan super pesan kepada kita. Dan ini saya baca satu tulisan menarik juga daripada Dr. Ekoni. Tuan-tuan boleh tengok ke WhatsApp tuan-tuan masuk ke dah Dr. Ekoni yang tulis pasal buku La Tahzan. La Tahzan, jangan bersedih tuan sekalian. Tengok, tak ada sama. Kita senjata Nabi ajar, kita jauh daripada mereka tuan-tuan. Nabi ajar kita doa silahul mu'min, doa senjata orang mukmin. Apa yang kita mampu buat tuan sekalian? Kita angkat tangan, kita berdoa dah muslimin dan muslimat sekalian. Paling kurang doa ni tuan sekalian semua boleh buat. Tak ada kita berjalan, kita duduk, kita baring. Dan doa ni tak perlu buat bibir pun, kita boleh berdoa tuan. Dan isinya doa dah hati kita. Ya Allah, Allahumma ikhwanana fi Misr, minta doa biar Allah selamatkan orang Islam Muslim di Mesir dan doa. Ambil peranan tuan sekalian. InsyaAllah. Dan tentu maklumat tuan-tuan banyaklah misi-misi yang akan dibuat untuk bantu saudara kita di Mesir tuan sekalian. Tadi saya sebut Mesir juga dia tampuk Kerajaan Fatimiyah, Mamluknya, Zikiyah dan Ayyubiyah. Dia sangat penting muslimin dan muslimat sekalian, sangat penting. Dan sejarah pertemuan Tartar Mongol tuan sekalian, Hulagukan sebagainya, ini dia ada kaitan dengan Mesir. Daripada bumi Mesir dan keluarnya pemuda-pemuda Islam tuan sekalian untuk pertahankan bumi Islam tuan sekalian. Dan Mongol dan Tartar inilah sejarah tentera penjajah yang masuk agama Islam. Ada sejarah tuan sekalian. Ini hebatnya pemuda-pemuda daripada Mesir tuan sekalian. Dan sejarah terakam daripada Al-Quran tentang kehebatan pertemuan di bumi Anbiya tuan sekalian. Jadi saya ingatkan itulah sedikit ada perkongsian berkaitan dengan Ghazwah kemenangan Uhud dan sambung isu Mesir. Semoga kita dapat manfaat insya-Allah. Tuan-tuan, 13 hingga 16 September misi bantuan Muslim Care ke Pulau Mabul. Pulau Mabul jauh di sebelah Sabah tuan sekalian, jauh pulau, lepas tu orang jauh daripada pencerahan.